Assalamualaikum, nama saya Hazira binti Amran, nombor bateri 27403. Hari ini kumpulan kami akan membincangkan tentang topik keberkesanan dan kebebasan dalam pilihan raya. Bagi bahagian pengenalan ialah secara umumnya, sistem demokrasi berparlimen adalah satu sistem yang digunakan pakai oleh negara Malaysia. Sistem demokrasi berparlimen berkonsepkan di mana rakyat berhak memilih ketua kerajaan bagi membentuk negara yang makmur, aman dan sejahtera. Negara Malaysia akan mengadakan pilihan raya untuk memilih calon untuk menjadi ketua kerajaan. Rakyat akan menjalankan tanggungjawab untuk memilih sesiapa sahaja calon yang dirasakan layak untuk memegang jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Pilihan raya akan diadakan selama 5 tahun sekali. Dalam tempoh 5 tahun tersebut, kerajaan yang memenangi pertandingan haruslah menjalankan tanggungjawab bagi memastikan negara stabil dari segi ekonomi, politik dan sosial. Latar belakang. Pertama kali pilihan raya di Malaysia berlaku pada tahun 1952 di Kuala Lumpur. Pilihan raya tersebut bertujuan untuk membuat pemilihan ahli-ahli Majlis Bandaran Kuala Lumpur. Ketika pilihan raya tersebut diadakan, negara sedang mengalami darurat. Pada ketika itu, matlamat mati perikatan yang utama iaitu UMNO MCA adalah bagi mencapai kemerdekaan di tanah Melayu. Gabungan daripada perikatan itu juga merupakan simbol gabungan antara tiga kaum yang terdapat di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India atas dasar tolak ansur untuk mencapai kemerdekaan daripada penjajah. Keberkesanan sistem demokrasi tersebut bergantung kepada kualiti pelaksana yang wujud utamanya berkaitan dengan kebebasan bersuara, menubuhan persatuan dan perhimpunan tertentu seperti yang termasuk dalam perlembagaan dalam perkara 10. Setiap pilihan raya yang diadakan perlu mengikut syarat-syaratnya. Penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya bagi mengawal perjalanan pilihan raya termasuk dalam syarat tersebut di bawah perkara 113. Seperti yang diketahui, pilihan raya diadakan selama 5 tahun sekali. Di Malaysia, persepadan kawasan pilihan raya telah dikaji bermula pada tahun 1958 sehingga kini bagi mengimbangi penduduk. Melalui persepadan ini, kawasan pilihan raya akan dibahagikan mengikut jumlah penduduk supaya setiap individu dapat mengundi mengikut kawasan masing-masing bagi memilih wakil rakyat yang akan membentuk kerajaan. Ini bermakna setiap undi yang dilakukan oleh setiap individu diambil kira. Nama saya Nur Syafiqah Izwani binti Ibrahim, nombor matrik 270593. Saya akan meneruskan kepada bahagian tujuan pilihan raya. Bagi negara yang mengamalkan sistem federal, demokrasi dan juga monarki berperlembagaan, pilihan raya adalah satu mekanisme yang mesti dilalui ketika situasi normal. Malah, mungkin pilihan raya merupakan satu kaedah yang paling popular yang diamalkan. Merentasi pelbagai sistem dan bentuk negara pada masa kini, ia tidak terhad kepada negara yang menisbahkan diri kepada demokrasi semata-mata. Tujuan pilihan raya dalam sistem demokrasi adalah untuk memilih dan melantik wakil rakyat yang akan menjalankan fungsi tertentu. Antara fungsi terbesarnya adalah menggubal undang-undang di dalam Dewan Legislatif. Ahli Dewan adalah pemilik kedaulatan yang berhak menerbitkan hukum untuk diaplikasikan kepada masyarakat. Di sini, rakyat bebas untuk memilih wakil parlimen untuk memimpin kerajaan pusat dan memilih wakil Dewan Undangan Negeri sebagai pemimpin kerajaan negeri. Seperti yang kita ketahui bahawa pengundian tersebut adalah dijalankan secara rahsia dan juga bebas. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak ada sesiapa pun yang akan mengetahui siapa yang akan dipilih oleh pengundi tersebut. Jelaslah bahawa pilihan raya ini adalah penting kerana ia akan memberi mandat dan peluang kepada masyarakat untuk memilih wakil mereka di dalam sesebuah negara. Saya Naimanina binti Muhammad Nizar, nama matrik 274064 akan meneruskan pembentangan dengan keberkesanan pilihan raya berdasarkan perlembagaan persekutuan. Seperti yang kita ketahui, pilihan raya juga termasuk dalam perlembagaan persekutuan. Sebagai contoh, dalam perlembagaan terdapat perkara yang menyebut tentang kelayakan individu untuk mengundi, iaitu berada di bawah perkara 119/1. Perkara tersebut memperuntukkan bahawa setiap individu yang telah berumur 21 tahun ke atas, individu yang menetap di mana-mana bahagian pilihan raya dan telah berdaftar pada selepas tarikh kelayakannya berhak untuk mengundi. Rencana yang diperuntukkan dalam perlembagaan ini adalah selari dengan pelaksanaan sistem demokrasi, iaitu pemilihan ketua kerajaan melalui pilihan raya. Dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, setiap individu bebas dalam memilih kerajaan yang mereka kehendaki.
Penetapan hak umum tersebut untuk mengundi adalah menunjukkan bahawa seseorang individu atau warga negara telah mencapai tahap dewasa dan dapat berfikir masa depan diri mereka serta masa depan negara. Kebebasan ini juga menunjukkan setiap individu berhak mengundi di tempat di mana mereka meletak dan tiada pengaruh daripada individu lain yang tinggal di kawasan pilihan raya yang berbeza antara satu sama lain. Dalam bahagian keberkesanan pilihan raya, walaupun terdapat beberapa masalah yang berlaku dalam proses pilihan raya, namun kita juga boleh melihat kelancaran perjalanan pilihan raya. Ini merupakan kesan positif dalam menjalankan pilihan raya tersebut yang dicapai oleh sebuah negara. Keberkesanan ini dapat dilihat apabila wujudnya badan yang mengawal perjalanan pilihan raya iaitu Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Dengan adanya peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya ini, perjalanan pilihan dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contoh, peranan yang dimainkan oleh SPR ialah melakukan pendaftaran pengundi, menetapkan sepadan bagi pilihan raya, menjamin kebebasan pilihan dan sebagainya. Oleh itu, ia dapat mengurangkan kerisauan terhadap pelancaran pilihan raya yang diadakan kerana adanya pegawai yang bebas menjalankan tanggungjawab yang mereka dapat mengawal perjalanan raya tersebut. Selain daripada itu, ketidakseimbangan penduduk antara daerah juga dapat dikurangkan. Suruhanjaya Pilihan Raya juga bertanggungjawab dalam mengkaji semula sempadan kawasan pilihan selama 8 tahun sekali dan tidak lebih daripada 10 tahun. Kepentingan mengkaji semula kawasan persempadanan ini penting untuk dilakukan kerana bagi memastikan keseimbangan penduduk berikutan daripada jumlah penduduk yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Jadi, ia dapat memudahkan urusan pentadbiran dalam pilihan raya dan urusan pendaftaran pemilih yang akan datang. Keberkesanan ini secara langsung memberi sumbangan kepada negara kerana dapat mentadbir negara mengikut persekitaran tempatan seiring dengan matlamat negara untuk mentadbir negara mengikut acuan sendiri tanpa melihat sepenuhnya kepada negara maju yang lain. Di samping itu, antara salah satu isu yang terdapat ketika pilihan raya adalah isu penggunaan dakwat kekal. Sebagai contoh, kita boleh lihat dalam pilihan raya umum ke-13 di mana dakwat tersebut digunakan bagi mengelak pengundi mengundi lebih daripada sekali. Di sini timbulnya persoalan berkaitan dengan dakwat kekal iaitu di mana tahap keberkesanan dakwat yang digunakan mampu untuk memudahkan dalam urusan pilihan raya. Penggunaan dakwat kekal semasa proses pilihan raya ini menjadi tanda tanya kepada masyarakat iaitu tentang penggunaan dakwat ini boleh dicuci. Jadi ia berkemungkinan berlakunya pengundian yang lebih daripada sekali. Ini menyebabkan masyarakat bersuara tentang ketidaktelusan yang terjadi disebabkan isu penggunaan dakwat kekal yang boleh dicuci dan menyebabkan pengiraan undi tidak mencerminkan aspek demokrasi yang baik dalam melaksanakan pilihan raya di negara ini. Dalam memastikan keberkesanan bagi isu ini ialah pihak kerajaan telah mencari inisiatif iaitu dengan adanya bantuan daripada pihak khas yang membantu pihak Suruhanjaya Pilihan Raya untuk mengenal pasti punca dakwat itu tidak kekal lama. Pihak yang bertanggungjawab juga telah mengkaji kandungan yang digunakan adalah mengikut syarat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Pihak kerajaan juga menyatakan bahawa dakwat kekal tersebut sememangnya sudah dikaji terlebih dahulu sebelum digunakan. Kaedah calitan penggunaan dakwat kekal tersebut yang digunakan di jari pengundi dan juga hasil ujian yang dapat dibuat sebelum dan selepas dakwat itu sampai di negara ini. Pihak kerajaan juga telah menyatakan bahawa dakwat kekal tersebut sememangnya kekal dan jangka masa panjang, bukan mengambil masa beberapa jam sahaja untuk menghilangkannya. Pihak kerajaan juga telah menegaskan bahawa dakwat kekal tersebut hanya menyiapkan penyiasatan berkaitan dengan isu dakwat kekal hanya dalam tempoh sebulan sahaja. Jadi, isu yang selalunya timbul semasa pilihan raya adalah juga yang hanya ingin mendatangkan permasalahan kepada semua pihak. Seterusnya adalah faktor keberkesanan pilihan raya. Terdapat beberapa faktor yang membantu dalam memastikan keberkesanan pilihan raya. Antaranya adalah penyampaian maklumat yang jelas dan tertumpu. Sebagai contoh, pendekatan fleksibel yang digunakan oleh parti pembangkang sewaktu PRU ke-14 adalah kelonggaran masa dan keadaan yang tertentu seperti di Sabah. Tambahan pula kesepaduan dan juga ketegaran pada tempat yang memerlukan kesepaduan dan juga ketegaran dapat memenuhi kepuasan rakyat. Hasilnya rakyat yakin dan telah terpengaruh dengan pendekatan yang dilakukan oleh parti berbangkang ketika itu kerana boleh dikatakan parti tersebut lebih memahami keperluan rakyat. Penyampaian yang jelas dan tertumpu telah disahirkan melalui tindakan dan amalan agar rakyat yang menyokong dapat memahami perubahan besar yang dibuat. Timbul satu persoalan, tiada gunanya sekira dikatakan negara perlu diselamatkan namun pada masa yang sama, parti pimpinan Pakatan Harapan tidak bersatu dan masih berbalah sesama sendiri. Oleh itu, penyampaian maklumat yang jelas dan tertumpu telah memperlihatkan keyakinan pimpinan
tersebut pada masa akan datang. Pengorbanan pemimpin parti merupakan antara faktor yang besar bagi keberkesanan pilihan raya. Hal ini dikatakan demikian kerana para pemimpin dari parti pembangkang seperti Tun Dr. Mahathir, pemimpin DAP dan juga Amanah, mereka sanggup melepaskan tanggungjawab mereka dan juga kedudukan mereka sebagai pemimpin, sanggup berkorban untuk mengenepikan logo parti demi menzahirkan satu kesatuan untuk meyakinkan rakyat bahawa Pakatan Harapan boleh bersatu dan tujuan untuk menjadi pemimpin parti pembangkang. Tindakan yang diambil oleh mereka tidak semua orang mampu kerana keputusan dan kemenangan pilihan raya sukar untuk dijangka sama ada menang ataupun kalah. Kesungguhan dan sikap berani yang ditunjukkan oleh mereka telah meyakinkan pengundi untuk memilih mereka. Keyakinan rakyat terhadap mereka ketika itu sangat tinggi dan rakyat yakin bahawa parti tersebut sanggup menghadapi apa sahaja demi menyelamatkan rakyat dan juga negara. Oleh itu, pengorbanan pemimpin merupakan antara faktor keberkesanan pilihan raya. Faktor seterusnya adalah keberkesanan kempen. Faktor penting dalam meraih penyokong parti dan juga undi adalah dengan cara berkempen. Cara kempen yang meyakinkan dan bersemangat dapat mempengaruhi sesuatu hala tuju pilihan raya. Pelbagai cara yang boleh digunakan untuk memastikan sesuatu kempen itu berhasil, antaranya fokus sasaran pengundi, membangunkan pelan hubungan dengan pengundi, membangunkan mesej kempen dan menjadikan intipati kempen suatu kenyataan. Sebagai contoh, manifesto yang telah dilancarkan oleh Parti Pakatan Harapan ialah membina negara memenuhi harapan bagi pilihan raya umum yang diadakan pada tahun 2018. Tun Dr. Mahathir Mohamad telah melancarkan manifesto tersebut di Pusat Konvensyen Aidil Shah Alam di hadapan pimpinan PPBM, DAP, PKR dan Amanah. Terdapat 10 perkara yang telah dijanjikan dalam manifesto tersebut, termasuklah meringankan beban rakyat dalam masa 100 hari pentadbiran. Ini termasuk dalam buku harapan yang menggariskan 5 teras utama. Ini adalah salah satu contoh yang dilakukan oleh parti yang bertanding. Hal ini penting bagi parti untuk meraih undi dari penyokong demi kemenangan parti. Oleh itu, kempen haruslah jelas dan mempunyai matlamat untuk dicapai. Seterusnya, konsep kebebasan dalam pilihan raya dapat dilihat apabila pihak tertentu boleh membuat rayuan dan bantahan sekiranya mereka mendapati terdapat keraguan pada keputusan pilihan raya. Perkara 118 dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa tiada pemilihan sama ada Dewan Rakyat maupun Dewan Negara yang boleh disoalkan kecuali dengan petisyen pilihan raya yang mempunyai kuasa di mana pilihan raya diadakan. Seksyen 35 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 Akta 5 juga menjelaskan bahawa petisyen tersebut boleh dilakukan sekiranya terdapat pihak tertentu merasakan keputusan yang tidak sah. Secara tidak langsung, ia dapat menyelesaikan sebarang keraguan terhadap keputusan pilihan raya dan ini menunjukkan kebebasan bagi pihak tertentu untuk menyuarakan pendapat mereka dalam pilihan raya tersebut. Perbezaan pilihan raya dengan negara lain. Setiap negara mempunyai sistem pilihan raya yang sendiri. Sebagai contoh, kita boleh lihat pilihan raya di Amerika Syarikat berlangsung pada 4 tahun sekali untuk memilih presiden. Ini menunjukkan perbezaan dengan negara Malaysia apabila tempoh pilihan raya diadakan adalah tidak sama. Di Amerika juga, terdapat beberapa pilihan raya lain iaitu memilih House of the Executive yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Pilihan raya senat diadakan mengikut negeri dalam negara tersebut. Setiap tahun, mereka akan mengadakan pilihan raya untuk memilih calon tertentu. Oleh itu, pilihan raya di Amerika Syarikat boleh dikatakan berlaku pada setiap tahun. Dalam sistem pilihan raya di Amerika Syarikat, badan pengawal pilihan raya adalah bukan daripada peringkat persekutuan seperti di Malaysia, tetapi badan pengawal mereka berada di bawah peringkat daerah. Sebab setiap daerah juga akan mempunyai cara sendiri dalam menjalankan pilihan. Walaupun terdapat banyak pilihan di Amerika Syarikat, namun tumpuan pilihan raya yang utama adalah semestinya untuk memilih presiden bagi negara mereka. Jadi, secara umumnya, sistem pilihan raya di Amerika Syarikat sangat sibuk jika dibandingkan dengan Malaysia. Cadangan perbaruan dalam sistem pilihan raya.
Seperti yang diketahui, sistem pilihan raya merupakan satu elemen yang penting dalam negara demokrasi seperti Malaysia. Kerajaan akan mencadangkan untuk membuat pembaruan terhadap sistem pilihan raya di Malaysia. Pembaruan ini akan dilaksanakan mengikut cara yang sendiri sesuai dengan persekitaran tempatan. Bagi pencapai matlamat ini, Malaysia berusaha untuk mewujudkan keadilan dalam sistem ini. Terdapat beberapa pihak memberikan pandangan bahawa sistem perwakilan pergana dalam pilihan raya adalah tidak sesuai dilakukan kerana bimbang akan berlaku ketidakseimbangan dalam pembangunan negara. Cadangan tersebut adalah melaksanakan dua sistem pilihan raya iaitu pada peringkat Dewan Undangan Negeri, sistem pilihan raya seperti first past the post dikekalkan serta perwakilan pergana untuk parlimen. Cadangan yang dikemukakan ini sememangnya sesuai dilaksanakan oleh kerajaan, namun dia tidak usahakan oleh kerajaan dalam membuat perbaruan terhadap sistem pilihan raya. Pertimbangan untuk melaksanakan perbaruan sistem pilihan raya ini memerlukan jangka masa yang agak panjang. Cadangan dalam sistem ini akan diusahakan, namun penerimaan awam terhadap sistem adalah lebih penting. Kesimpulannya, pilihan raya merupakan sistem yang dijalankan di negara demokrasi berparlimen seperti negara Malaysia. Sistem ini memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih ketua negara yang mereka kehendaki. Setiap 5 tahun sekali, pilihan raya akan diadakan untuk mengundi parti yang membentuk kerajaan. Parti yang memperoleh undi yang paling banyak secara langsung akan melantik seorang ketua negara untuk memerintah kerajaan. Oleh itu, pihak kerajaan perlu sentiasa memastikan keberkesanan dan efektif dalam sistem pilihan raya. Ia menunjukkan bahawa negara kita mampu untuk mewujudkan keadilan yang mengikut kehendak rakyat. Keberkesanan dalam pilihan raya juga akan mewujudkan negara yang bersatu, makmur dan damai kerana kehendak setiap rakyat dipenuhi. Ini sesuai dengan matlamat negara untuk membina negara bangsa yang sama. Namun, ia memerlukan persetujuan daripada setiap kaum yang berada di Malaysia, iaitu kaum Melayu, Cina dan India, dan pelaksanaan ini masih lagi diusahakan oleh kerajaan Malaysia. Sekian, terima kasih. Soalan. Sekiranya pilihan raya dilaksanakan mereka undi 18 dikuat kuasakan, apakah implikasi kepada mereka yang belum berdaftar sebagai memilih? Sekiranya mana-mana warga negara tidak berdaftar sebagai memilih dan pilihan raya diadakan sebelum undi 18 dilaksanakan, mereka tidak dapat mengundi dalam pilihan raya tersebut. Ini adalah kerana nama mereka tidak ada dalam daftar memilih yang akan digunakan dalam pilihan raya yang berkenaan berbandingkan proses pendaftaran sehingga diwakilkan mengambil masa antara 4 hingga 5 bulan. Soalan seterusnya, adakah wujud keperluan mengadakan persempadanan semula sehinggakan ada pihak berpandangan ia bertujuan memberikan kemenangan kepada parti pemerintah? Bagi menjawab persoalan ini, persempadanan semula ini amat penting berdasarkan beberapa faktor. Faktor pertama, bilangan penduduk yang kian bertambah dan tidak berkadaran dengan keluasan kawasan. Harus diketahui bahawa migrasi penduduk dari satu tempat ke satu tempat yang lain semakin rancak dan positif saban tahun. Hal ini disebabkan oleh faktor pembangunan ekonomi setempat kerana kewujudan kawasan perindustrian dan juga komersial sehingga berlakunya penawaran peluang pekerjaan sehinggakan berlakunya ketidakseimbangan jumlah pengundi di kawasan tersebut. Faktor seterusnya adalah persempadanan semula perlu untuk menjamin keberkesanan penyampaian perkhidmatan wakil rakyat kepada penduduk yang diwakilinya. Mungkin ada pihak yang berpandangan bahawa tujuan persempadanan semula ini diadakan adalah untuk memenangkan sesuatu parti atas faktor gerrymandering dan SPR menyebelahi kerajaan, sedangkan jelas dinyatakan bahawa tanggungjawab SPR diberikan melalui peruntukan perkara 113 Perlembagaan Persekutuan. Secara peribadi, saya berpendapat bahawa isu persempadanan semula ini perlu diberi perhatian kerana kita tidak mahu dengan isu seperti ini boleh menjejaskan kredibiliti SPR dan perjalanan pilihan raya oleh kumpulan yang ingin meraih kemenangan dengan cara yang mudah dan kotor. Isu hangat seperti ini kadang menjadi satu propaganda sewaktu pilihan raya. Hal ini patut dielakkan.
Jelaslah bahawa persepadanan semula boleh dilakukan atas beberapa faktor tertentu sahaja. Untuk bahagian soalan, iaitu wujudkah pilihan raya dalam Islam sebagaimana dalam demokrasi? Jawapannya adalah ya, kerana kaedah ini bukan sekadar diamalkan semasa yang di taraf hukumnya sebagai harus, tetapi memang telah dipraktikkan konsepnya sejak zaman para sahabat lagi. Dalam sistem pemerintahan Islam, salah satu prinsipnya adalah kekuasaan di tangan umat. Seseorang berhak memilih dan menentukan siapa pemimpin yang mereka rasakan layak dan mereka akan dibai'ah. Seseorang tidak akan dilantik menjadi khalifah tanpa kerelaan umatnya. Jadi, pilihan raya boleh menjadi mekanisme memilih jawatan tertentu, cuma caranya mungkin berbeza antara pilihan raya dalam Islam dan pilihan raya biasa. Bagi soalan yang seterusnya, seperti yang kita ketahui, Malaysia mencipta sejarah baru dengan kelulusan Perlembagaan Persekutuan di Dewan Rakyat bagi menurunkan hak umum kelayakan mengundi pada 18 tahun. Persoalannya, sejauh manakah kerelevanan jika pindaan tersebut dilaksanakan di Malaysia? Pada pendapat saya, pelaksanaan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Kelebihannya, ia dapat menggalakkan golongan muda aktif dalam masyarakat. Mereka akan terdedah dengan proses demokrasi dari awal. Oleh kerana mereka akan membuat keputusan kepada politik, golongan muda akan lebih melibatkan diri dengan lebih rancak dalam hal yang berkaitan dengan masyarakat dan pemerintahan negara. Kekurangannya pula ialah mereka akan mudah dipengaruhi oleh rakan sebaya, dan jika mereka salah membuat keputusan, ia boleh memberi kesan buruk kepada negara.